والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannaf rahimahullah, Kitabus Salati, ini suatu kitab pada menyatakan hukum sembahyang. Bermula ini kitab ni ialah suatu kitab. Satu kitab, kata dia. Kitab ini pada yang adalah ia kitab ni pada menyatakan, menerangkan, menjelaskan hukum sembahyang. Nak menyata, nak menerang, nak menjelas hukum sembahyang. Apa maksud dengan hukum sembahyang? Kalau hukum sembahyang dengan makna wajib tu, hak tu tak kena ternyata dah. Hak tu buat benda yang maklum dah. Wajib sembahyang tu 5 waktu. Tak kena royak tak apa hak tu. Maksud dengan hukum sembahyang yakni segala perkara-perkara yang bersangkut paut dengan sembahyang. Itu hukum situ maknanya itu. Yakni segala perkara-perkara yang bersangkut paut atau bersangkutan, ikutlah, dengan sembahyang. Itu masuk belaka dalam tu. Di mula-mula nak bahas takrif lagi. Sembahyang tu apa? Lepas tu kia syarat, wajib, syarat sah sampai akhir. Benda yang berkait dengan semaya, ia kecek di sini. Kata musannaf rahimahullah ta'ala, maksud semaya tu, semaya ikutlah ya umum tu. Semaya 5 waktu sama ada wajib atau sunat masuk belakang tu. Kerana ia tak kira semaya sunat pun ia kena pakai syarat tu lah tu juga. Tu. Bermula makna sembahyang pada syarak. Bermula makna sembahyang pada syarak. Tu. Apa makna sembahyang? Kau dulu. Bahas di segi luar dulu. Tulis dulu pada makna sembahyang tu. Sembahyang pada luar Arab maknanya, sembahyang pada luar Arab maknanya berdoa. Itu makna pada luar. Mutlaqud du'a. Kalau salla dalam bahasa Arab mana da'a? Pada makna asal luar Arab. Tu. Sebab tu jadi umum tu. Lepas salla tu. Bina di atas makna pada luar ni lah. Setengah pendapat kata semai banyak tu tak kena mi ais maya tak apa. Tu. Kerana
tak ada air semaya pun sah semaya banyak, kerana semaya banyak tu dia tak supo semaya lain sikit. Semaya banyak tu bukan nama semaya sungguh, tidak, makna doa gitu ya, gi pakai asal. Kerana dia tak ada rokok, tak ada sujud situ. Dia berdoa gitu ya. Kalau gitu bagi doa ni tak ada syarat ada wudu. Bagi pendapat tu dia mau tak ada wudu pun tak apa. Hak tu satu pendapat dhaif lah dalam mazhab Syafi'i. Tapi mazhab yang muktamadnya kena juga, kerana dia iktibar semaya juga. Dia kena ada air semaya seperti tu. Tu. Bermula makna semaya pada lurah tu doa. Dan bermula makna semaya pada syarak di sisi panggilan undang-undang agama. Pada syarak yakni di sisi undang-undang agama. Turut undang-undang agama Islam kita ni sebut kata semaya tu apa makna? Ini takrif dia. Bermula makna sembahyang pada syarak di sisi undang-undang agama ialah iaitu makna sembahyang tu apa? Bahasa Arab kata dia aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakhbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bisyaraita maksusatin. Jadi kot tu takrif dia bahasa Arab. Semaya pada lurah pada syarak ialah aqwalun, artinya arti lafaz aqwalun sampai akhir tu. Apa makna dia? Semaya tu ialah bila sebut kata semaya kena kepada apa? Ibarat daripada aqwalun, beberapa perkataan. Beberapa perkataan masuk belaka dalam tu aqwalun tu beberapa perkataan, iaitu Fatihah dan tasyahud. Tu hak wajib tu, kira-kira semaya rukun dah tu. Fatihah dan tasyahud dan lain-lain. Tu dia takbir pun masuk. Tu Fatihah pun masuk le aqwan, perkataan tu baik. Kena kediri belaka tu. Wa af'alun, atau pada beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Beberapa perbuatan, yakni seperti rokok kita kata. Tu kita wiga masa tu dulu. Sujud masuk belakalah perbuatan. Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Dua tu ya. Perkataan mana, perbuatan mana? Muftatahatun. Muftatahah tu sifat kepada aqwan dan af'al. Segala perbuatan dan segala perkataan dan segala perbuatan yang muftatahatun, yang dimula akan dia akan beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Tu ustaz tengok rojak belaka. Beberapa perbuatan dan beberapa perkataan yang dimula akan dia akan beberapa perkataan itu mula dengan apa? Mula dengan takbiratul ihram, dengan takluk pada dimulai. Dimula tu dengan takbiratul ihram, mula dengan takbir serta niatlah. Niat tu mesti dah. Niat tu syarat bagi segala amalan dah. Hak tu rukun dah kalau kira. Yang dimula akan dia akan beberapa perkataan perbuatan tu dengan takbiratul ihram, mula dengan takbir. Takbiratul ihram, takbir yang jadi sebab bagi haram berbuat benda yang halal dulu. Tu takbiratul ihram. Asal nama tu dia ikut tu dah. Idafah sabab kepada musabbab dah. Takbir yang jadi sebab mengharamkan. Tu dia takbiratul ihram. Takbir yang jadi sebab mengharamkan, haram kerja, perbuatan yang dahulunya halal dikerja. Tu makna takbiratul ihram. Ihram tu maknanya mengharam dah, mengharam. Bila takbir pak haram dah. Haram gapo? Haram kerja barang hak dulunya halal. Dulu boleh kecek, takbir pak tak boleh kecek dah. Dulu boleh makan, takbir pak tak boleh makan dah.
Dulu boleh lopak pergi mari, takbir pak tak boleh lopak pergi mari dah. Tu dengan sebab takbir tu jadi haram dah kerja. Tu orang panggil takbiratul ihram. Mula dengan kebir Allahu Akbar, mula dah masuk dah. Masuk dah. Tu. Tapi setengah orang nak boleh masuk tu, Allah. Heret ke dia. Tu kok mana tak tahulah. Dia nak jadi pitu, jadi payah buka gitu lalu. Allah 45 kali, 7 kali. Buka katuk pintu. Tu cabuk habis. Skru cabuk habis. Ada juga lagu tu, nanti kita ngaji semula insya-Allah tu. Hak bahasanya dipayah. Jadi mula dengan takbiratul ihram, muftatahatun bit takbir, takbiratul ihram. Tu musnad kait dah tu. At-takbir tu ya tak ada kait, tapi syak dia terjemuh tu kait dah takbiratul ihram. Bukan takbir intiqalat dah. Bila itlaq takbir dalam semaya kena ke takbiratul ihram dah. Tu. Habis itu dan wa muhtatamatun atau kepada muftatahatun. Kalau terjemuh gak dan ni atau kepada nak katakan atau kepada dimulai tu, dimulai perbuatan, perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir, dan perkataan dan perbuatan yang disudahi akan beberapa perkataan tu disudahi, diakhir, diselesai, akan perbuatan itu diselesai, disudah dengan salam, dengan takluk pada disudahi dengan salam, yakni salam yang pertama. Tu kerana salam yang kedua tu sunat dah kira dah. Pakai kalau dia salam sekali dia lopak pergi, tak apa dah, semaya ya sadar assalamualaikum cukup gai. Tu sudah dah, orang panggil sudah dah. Salam yang kedua tu kalau pergi ketuk salam yang kedua tak ada apa. Semaya sah dah. Tapi bila ketuk dah lepas pada salam pertama, nak pergi salam yang kedua tak boleh dah. Orang panggil haram pula. Walaupun sah dah semaya, tapi kaca nak pergi juga salam yang kedua tu haram. Haram sebab apa? Sebab orang panggil maksudnya bermain-main dengan ibadat. Bermain-main dengan ibadat jadi haram pula. Mung ni batal dah, duk kacau apa laginya. Orang panggil talabbus bil ibadah fasidah tu haram. Duk kacau lagi. Assalamualaikum, duk kacik je tak di dah. Nak ketuk. Assalamualaikum. Apa? Lepas tu Assalamualaikum. Rak dua tu haram. Nak paling kita boleh. Bo sekat tu. Sadok perak muka, perak angin. Perak muka, malu kat orang. Tak boleh, haram dah tu. Kerana tak boleh. Kerana ibadat tu you kena pakai dengan ibadat. Kita kena buat dalam rupa yang sahih. Sengaja duk berpakai ibadat dengan rupa yang rusak tu haram. Tu orang ketuk dah semaya tu, buat semaya tu untuk email lagi haram tu. Haram. Kalau serta bermain-main katik tu, niat kosak bermain-main pula tu, takut bawa kepada murtad dia tu. Tu ditakuti juga tu. Maka disudahi dengan salam yang pertama. Tu kait kita dah. Assalamualaikum. Sekat tu. Warahmatullahi pesunat dah hai'ah. Assalamualaikum. Sekat tu. Warahmatullahi wabarakatuh ada juga. Kat Mesir. Tu pun khilaf lagi. Ada setengah kata pendapat boleh tambah wabarakatuh pada rakaat pertama, pada salat pertama itulah. Adapun salat yang kedua tu dia tak ada khilaf dah. Hak tu assalamualaikum warahmatullahi saja ya. Tu. Kalau kita pergi Mesir tu adalah setengah-tengah sujud tu ada juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu. Tulis tu email je lah tu. Makmum tu dia tak boleh wabarakatuh, ya assalamualaikum gitu je. Habis itu keadaan aqwan dan af'an tu mutalabbisatan bi syara'ita. Tu takluk mazhab. Lepas bi syara'it tu takluk mazhab. Pada lafaz aqwalun wa af'alun. Keadaan berartinya dengan dalam terjemahan tu dia kena buat pada beberapa perkataan tu.
beberapa perkataan dan beberapa perbuatan. Mula dengan takbir, sudah dengan salam. Han keadaan beberapa perkataan dan perbuatan itu bersepakai iyo. Dia kena takdir lagi tu. Dengan tu dia kena takdir mahzub, muta'allaq dia mari. Bersepakai ia perkataan dan perbuatan itu dengan beberapa syarat. Ada syarat dia. Takbir ada syarat dia. Fatihah ada syarat dia. Kena mengaji tu, panduing belakang tu. Rokok ada syarat dia. Sujud ada syarat dia. Iktidak ada syarat dia. Ada belakang syarat. Oh tu. Sujud berapa syarat? Tahu dah? Tak tahu. Syarat sujud ada berapa? Tak erti. Syarat tahiyat ada berapa? Tak faham. Syarat rokok ada berapa? Tak padu. Tahu. Dengan beberapa syarat. Syarat mana? Sifat pada syarat. Syarat yang tertentu. Yang tertentu. Syarat yang tertentu. Syarat yang tertentu. Yang tertentu dengan perbuatan dan perkataan itu. Tertentu dengan perkataan itu. Itu dia. Ada syarat dia. Lepas tu kita nak bahas makna syarat semula tadi ni. Syarat tu nama apa syarat, rukun tu gapo, syarat tu gapo. Habis itu kalau pakai syarat dia, ngenkai dia siapa ni? Ngenkai, ada ngenkai dia. Habis itu tu habis. Kalau gitu bila pakai syarat musannaf heret dah, mula dah. Bermula syarat wajib semaya. Masa syarat wajib dulu. Bermula syarat wajib. Syarat wajib semaya. Syarat yang jadi sebab wajib sembahyang. Tu. Tulis pada syarat wajib, yakni beberapa perkara yang terhenti wajib sembahyang atas perkara itu. Maksudnya apabila luput salah satu daripada perkara-perkara ini, nascaya tidak wajib atas seorang itu sembahyang. Tu tak wajib sembahyang. Tak wajib bila luput syarat tu. Maknanya bila boleh syarat tu wajib, luput syarat tak wajib. Tu syarat wajib berarti wajib tu masyru' dia. Bila luput syarat, luput masyru'. Tak ada syarat tu tak wajib. Tak wajib. Tu tengok. Nak boleh wajib semaya tu. Semaya sini wajib semaya 5 waktu lah. Dia kata wajib tu juga. Erti semaya tu jadi sembahyang 5 waktu. Sebut lapar wajib tu juga. Ya tak ada semaya lain. Tak ada semaya lain dah. Sehingga kalau mazhab Hanafi kok semaya witir. Maksud lewat wajib kata. Itu kerana bagi mereka itu tu wajib dengan fardu tu ya beza istilah demo. Kita mazhab Syafi'i wajib dengan fardu tu makna tula ya. Muradib lapar tu hak tula. Tu. Syarat wajib semaya tu ialah 5 perkara. 5 perkara, kena cukup 5 perkara. Bila terlucut mana-mana sah dari 5 tak wajib dah lah. Tak wajib semaya dah. Mana 5 perkara tu?
Pertama daripada 5 perkara. Pertama daripada 5 perkara tu ialah Islam. Ialah Islam. Beragama Islam. Tu Islam tu. Tu. Maka tak wajib atas orang kafir asli. Ya kena kat lagu tu. Wak taprek situ tak apa tu. Yani maka tiada wajib sembahyang. Maka tiada wajib sembahyang di atas orang kafir asli. Kait dengan asli weh. Kait dengan asli. Kalau hak murtad wajib, tadi dah. Dia berdosa. Tu. Kena qada tu. Teka jadi murtad, kena duk qada bila kembali ke Islam. Kalau qada teka murtad pun tak sah, dia kena kembali Islam. Bila Islam dah, kena qada bih. Dulu semaya dulu. Sebab tu dia tak boleh. Duk molek-molek dah. Tu dia. Habis itu kafir asli itu maka tak wajib atas dia. Tak wajib dengan makna apa? Tak wajib dengan makna tidak tuntut tersyarak pada hukum dunia zahir ni. Makna tu. Adapun tuntut te di akhirat esok habu siksa tu hak tu suku. Bukan kata dia tak wajib esok tak kena siksa dak. Bukan hak tu. Tak wajib habu tuntut te dunia ni. Kalau berlaku kerajaan Islam pun, demo tu tak apa, kita tak terkena atas demo tu. Kerana dia bukan Islam. Tak semaya tu ketua agama tak ada kata tak kena duk kira-kira apa dengan demo tu. Tu tuntut te dunia tu tak, akhirat esok tu ya habuai tu juga. Kerana ada dalil kata orang kafir pun masuk neraka kita tak semaya juga. Ada ke dalam ayat Quran malaikat tanya, "Masalakakum fi saqar?" Hei, ngana pok mung boleh jatuh dalam neraka sakot ni weh? Qalu lam nakum minan musallin. Mereka kata kami tak semaya dulu. Habis tu boleh jatuh neraka. Tu. Itu ulama kata dalil juga kata semaya ni tuntut teh juga. Tuntut. Jadi perhukum tu tuntut juga pada balasan akhirat esok. Habis itu Islam. Yang kedua daripada 5 perkara tu. Kedua daripada 5 syarat wajib. Tu. Berarti kalau tak ada hak ni pun jelas tak? Tak wajib tak? Mana? Akilun yang berakal. Yang berakal ialah orang yang berakal. Itu orang yang berakal. Akal yang sempurna. Akilun orang yang berakal, dia kena kait akal yang sempurna. Sebab tu budak umur 7-8 tahun kalau berakal pun tak jadi. Budak ni cerdik nampak. Berakal molek. Kecek sebagai tua dah. 8 tahun ya baru. Tak jadi. Berakal tu tak sempurna orang panggil. Akal akan sempurna bila seorang tu sampai ke 15. Ataupun balik. Dia sekali. Balik ke. Tu. Tulis lagi, maka tiada wajib atas orang yang gila. Maka tidak wajib atas orang yang gila. Yang tidak sengaja dengan gilanya. Awak gitu. Yang tidak sengaja dengan gilanya. Tu habis itu. Kena kait pula tu. Kalau sengaja nak buat wituan gila, tak boleh. Kawan malam nak semaya kawan. Buat gila. Kalau sengaja nak menggila diri tak boleh. Tu hak tu tak boleh. Makan ubat. Makan ubat jadi gila. Tengok tu. Maka tuntut teh tu. Tuntut teh tu. Kalau gila dengan sengaja tu ada tuntut teh tu. Cuma semaya keadaan itu tak sah lah. Tapi tuntut teh wajib atas dia tu. Dia tak boleh. Hak pasal jenis mabuk tak khabar diri. Tu hak tu tak berakal dah. Tu dah. Maka orang tu tak wajib. Gila dia asal masalah.
Habis. Ketiga daripada 5 perkara. Syarat yang ketiga ialah balighun, yang sampai umur. Balik ni, yang sampai umur. Yang sampai umur. Atau awak itu, atau sampai masa yang dituntut hukum oleh syarak. Tu balik bermakna tu malah sampai masa yang dituntut hukum oleh syarak. Tu masa je masing-masing. Umur ni tak boleh tentu juga. Siapa umur, siapa gapo, kadang-kadang kita muda-muda. Siapa umur 15. Tak ada. Kadang-kadang tak sampai 15 ni kawan. 10 tahun ya orang tina tu mari darah dah. Tu 10 pun balik dah. Orang panggil sampai dah masa yang dituntut oleh syarak. Kalau lelaki 11 tahun, 12 tahun pun keluar mani dah. Siapa dah tuntut teh masa yang dituntut teh oleh syarak tu? Siapa dah? Berarti yang ada sakat 15 tu orang panggil sakat teh akhir dah. Bagi mereka yang tak berlaku gapo. Balik ni yang mu. Ada lagi pada depan lagi. Tu. Maka tak wajiblah di atas kanak-kanak. Tulis situ tak apa. Balik tu yakni maka tidak wajib sembahyang. Maka tidak wajib sembahyang atas kanak-kanak. Tetapi sah sembahyang bagi kanak-kanak yang mumayyiz yakni pandai beza. Habis itu tak wajib tu dua. Tak wajib serta tak sah. Hak tu budak-budak umur 2 tahun 3 tahun awak semaya katik. Tak wajib atas dia. Pas semaya sah dah tak sah. Tak ada reti pa lagi pakai turut orang tua ya tunuk-tunuk katik. Kadang dia tengok ayah dia rokok, dia pun rokok. Dia paling tengok ayah dia. Dia paling tengok gitu ya. Hak tu tak jadi. Tak jadi. Ada tak wajib tapi sah. Tu pok majik, pok dah 7 8 9 tahun dah tu. Pok panah cemar cuci dah, panah beza dah. Tu panah makan nasi sendiri. Pok ni kalau orang tua ambil asmaya bui ke apa semua cukup molek. Asmaya dia tu sah. Sah. Maknanya kalau dia pergi balik teka tu pala tu kira klik habis tu. Kira wi tu. Hak masa je semaya sah itu tu pala dia boleh bonat klik. Semula. Mayit tu. Maka ketiganya balik kena sampai umur. Kena sapa. Budak-budak tak wajib lagi. Tak wajib pun wajib atas orang tua. Suruh supaya umur 7 tahun. Wajib atas orang tua suruh. Lek dia tak wajib tapi lek orang tua ni wajib kena suruh. Wajib kena suruh. Suruh dulu tekak umur 7 tahun tu. Suruh semaya. Wihajar lekat lek suruh dulu. Lepas tu jangan duk rodai apa lagi. Tekak umur 10 tu suruh serta rodai. Kalau dia tu tak turut. Tak semaya kena rodai lah. Rodai kodak-kodak lah. Rodai nak ajar. Tu ni katok cimati. Tu tak boleh juga. Orang panggil darbu ta'dib. Wajib kena pukul ta'dib, pukul ajar orang panggil. Sunat. Sunat sabit tu sunat gantung kayu di rumah. Orang tua ni sunat gantung kayu tara waktu budak. Gantung weh dia. Dia tengok kata ayah ni kau ada weh. Rodai sungguh weh. Dia lalu dia nampak. Dia nampak. Aish, itu dia. Dek Sri, Dek Ye, nampak tak Ye? Gapo tu? Tu dia. Khabar barai kayu tu. Tu nusuk dia. Tok dalam mari, tok dalam mana pun. Sunat gantung kayu. Sunat pula situ.
Budak lah ni jadi orang tua di tamcai tak serode. Ada tak leh. Tak rode, tak ajar rode sabit tu. Tu jadi tu. Habis itu orang tua setengah orang jadi malah. Setengah orang tua tu dia bersing jadi manah. Dia kata malah ku. Dia rode ku nak jadi naik. Dia panah rode sungguh. Habis malah nak rode. Dia rode tu nak jadi panah lalu. Nak tahu lain pun dah. Tu sunat tu dah. Jadi wajib tu kena rode. Tapi sunat gantung kayu saat ni tu. Tapi budak tu tak wajib lagi di orang tua ni. Orang tua ni kena kira dia. Kata musannaf rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi. Keempat daripada 5 perkara. Tu syarat yang keempat. Suci. Ni kira perempuan lah ni. Nisbah kepada perempuan je lah ni. Suci daripada haid. Suci daripada darah haid. Suci daripada keluar darah haid. Kena suci. Baru wajib. Berarti darah ni manik bagi ibadat. Bila ada darah tak wajib dah semaya. Kalau duk semaya dah tubik wajib berhenti. Haram duk sambung gigi tu. Dia kena berhenti dah. Darah tu manik bagi ibadat. Bila ada dia tak wajib dah semaya. Bukan kalau dah semaya dah haram hubung, kena berhenti lalu dah. Tu. Suci daripada darah haid. Nanti nak bicara haid depan tu sikit pasal riwayat juga tu. Muka 9 tu. Dan nifas, darah selepas beranak. Haid ni darah bulanan. Nifas ni darah selepas beranak. Kira darah bulan ni lah. Darah prakcam derang orang panggil. Tu bulan ni. Sebulan sekali mari. Bukan bulan ni tak, bulan 7 tak mari dak. Bulanan. Bulanan. Darah sebulan sekali. Tu kira pada adat. Kadang-kadang 2 bulan tak mari pun ada. Bukan ataupun besar lekat buruk tak mari. Atau tak dihukum haid. Walaupun darah tu baik tapi tak hukum haid. Nanti kita nak bahas sikit-sikit masalah haid tu. Tu. Mari tapi tak panggil haid. Orang panggil istihadah ya. Bagi mereka tu wajib semaya. Kalau tinggal mari dengan sebab berhenti nampak darah pun dia kena qada habis. Bila dia hukum kata lepas mari tu darah istihadah dia kena qada habis. Habis itu kelima daripada 5 perkara akhir. Syarat terakhir hak membuat wajib semaya. Ialah masuk waktu. Kira juga situ. Syarat wajib ke syarat sah tu. Tu. Nampak syarat sah punya tu baik tulis juga tu. Syarat sah pun masuk waktu juga. Syarat wajib juga, syarat sah juga. Betul syarat sah tu kena tahu masuk waktu. Syarat wajib tu diri masuk waktu tu. Bila masuk waktu dah wajib dah semaya. Tu. Lepas tu lek tua tu kena tahu gatik kata masuk waktu. Bila tahu kata masuk waktu barulah sah semaya. Tu. Faham tak dah? Kalau orang wayak kata masuk dah waktu, tapi lek dia tu tak yakin. Maka tak wajib. Maka bagi dia tu tak sah kalau kasih semaya lah tu. Tak apa ya supaya dia 2 kali. Tengok. Kelima daripada 5 perkara ialah masuk waktu. Tahu masuk waktu sembahyang. Kadang-kadang lagu tu. Masuk yakni tahu masuk waktu. Yakni tahu masuk waktu. Dia kena tahu kata masuk waktu dah. Barulah wajib. Lepas tu cara tahu tu sama ada dengan yakin ataupun zon dengan ijtihad dia. Nanti nak kira. Ke depan. Habis itu
Berarti kalau tak masuk lagi, tak masuk waktu subuh lagi, wajib lagi subuh ni. Tak wajib lagi lah subuh. Tak masuk waktu subuh lagi. Tak itu. Yalah tak, kau wajib dah. Tak wajib lagi. Habis itu, tu 5 syarat. Jadi wajib semaya. Wajib semaya dengan sebab berlaku 5 tu. Habis. Gilupuk mana-mana so tak wajib lah. Malaikat yang keempat tu hak tu nisbah kepada perempuan aja. Nisbah kepada perempuan. Habis itu, hak tu syarat wajib dah. Bermula syarat sahnya, syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang. Tu pula dah syarat ni. Tu. Tulis pada syarat sah, yakni perkara-perkara yang apabila luput salah satu daripadanya, maka sembahyang itu tidak sah. Dan wajib qada kalau sembahyang itu fardu. Dan wajib qada kalau sembahyang itu fardu. Habis itu. Tak sah. Tak sah serta wajib qada kalau sembahyang fardu. Kalau sembahyang sunat tak sah, tapi tak wajib qada, tapi tak sah, tak boleh pahala lah. Tu. Hak tu kena ngaji. Ni nampak rajin semaya tak berhenti pun, tak lewat kira lagi. Lewat kira lagi. Kalau tak mengaji tu je tak boleh, tak reti benda tu, tak boleh juga. Habis itu. Habis. Bermula syarat sah semaya tu. Hak ni penting ni. Jadi kena bahas syarat dulu dah. Riwayat takrif bagi syarat dulu sikit. Tulis pada syarat tu. Syarat artinya, syarat maknanya perkara yang terhenti di atasnya oleh sah dan terpakai suatu ibadat. Padahal perkara itu bukan satu juzud bagi diri ibadat itu. Seperti berwudu. Maka wudu itu ialah perkara yang terhenti atasnya oleh sah sembahyang. Kalau tidak ada wudu, maka sembahyang tidak sah. Padahal wudu itu bukan satu juzud bagi diri sembahyang. Bahkan ialah
perkara yang terasing di luar sembahyang. Adapun rukun, dah tulis tak? Nyanyo budak Q. Budak Q tak ada budak Q. Adapun rukun, maka ialah perkara yang terhenti atasnya oleh sah dan terpakai suatu ibadat. Padahal perkara itu dibilang masuk dalam satu juzuk bagi ibadat itu. Seperti rokok, maka dah tu rokok itu ialah perkara yang terhenti atasnya oleh sah sembahyang. Kalau tidak rokok, maka tidak sah sembahyang. Padahal rokok itu ialah satu juzuk bagi diri sembahyang, yakni rokok itu adalah sembahyang. Tu habis. Dak Q oi. Dak Q bakal jam mengaku dah. Akik dera putih. Ku mana ni? Tu. Habis. Tu makna syarat, makna rukun. Dengan bahasa Melayu mudah-mudah. Tu. Mak ada tak mak? Tak ada juga. Tak ada juga. Ming dah tak Ming? Ming cairan dah tak? Dah ke tak? Dah lagu mana? Dah habis? Terah? Dah ke? Terah baca? Baca cepat-cepat. Baca biar dia molek sikit. Wakah-wakah tiga. Baca dia di wakah we nampak kata reti sikit Seperti berwuduk, maka wuduk itu ialah perkara yang terhenti atasnya oleh sah sembahyang. Kalau tidak ada wuduk, maka sembahyang tidak sah. Padahal wuduk itu bukan satu juzuk bagi diri sembahyang, bahkan ialah perkara yang terasing di luar. Bahkan ialah perkara yang terasing. Baiklah situ. Boleh baiklah situ. Bahkan ialah perkara yang terasing di luar sembahyang. Ataupun hukum, maka ialah perkara yang terhenti atasnya oleh sah
dan terpakai sesuatu ibadat, ada hal perkara itu dibilang masuk dalam satu juzuk bagi ibadat itu. Seperti rokok, maka rokok itu ialah perkara yang terhenti atasnya unisah sembahyang. Kalau tidak rokok, maka tidak sah sembahyang. Ada hal rokok itu ialah satu juzuk bagi diri sembahyang. Nampak sedap baca dah. Mengerti tak tu mudah baca tu? Kok mengalami kok anak pun murid reti ai kapung sudah. Rukun tu ni banyak kali dah duk wayak dulu. Sekali lagi ya. Satu takrih, ambil satu takrih. Mudah-mudah. Kalau takrih lain pun belah. Tu ya. Ar-ruknu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai'i wa huwa juz'un minhu. Rukun ialah barang yatawaqqafu yang terhenti atasnya atama. Barang yang tergantung atas benda tu. Kena gantung atas dia. Tergantung dan terhenti atas dia sihhatus syai' oleh sesuatu amal ibadat. Kalau tak ada dia tak sah. Nak sah suatu ibadat kena tergantung atas benda tu. Tak ada dia tak sah. Tak sah tak terpakai. Tak pakai kerja. Buka banci tengok tak ada boleh pahala apa. Malaikat tak catat wi. Letih. Penat. Tu. Terhenti atas dia oleh sah sesuatu. Nak sah benda tu kena ada benda ni. Nak sah ibarat kena ada benda tu. Tergantung atas benda tu. Wa huwa juz'un padahal huwa. Padahal bermula ia ma tu. Ia barang tu. Juz'un ialah satu juzuk. Satu bahagian daripada syai'. Barang tu tak ada dia tak sah ibadat. Padahal barang tu kena ke satu gear bagi ibadat dah. Ia kena ke diri ibadat dah. Satu juzuk, satu bahagian daripada ibadat dah. Supaya baca Fatihah. Rukun ke syarat? Jawab kata rukun. Apa rukun? Fatihah ni ialah benda yang tergantung dan terhenti atas dia oleh sah semaya. Tak baca Fatihah tak sah semaya. Nak sah semaya kena tergantung di atas baca Fatihah. Tak ada baca Fatihah tak sah. Padahal ia barang ia baca Fatihah tu satu juzuk daripadanya, daripada syait, daripada semaya dah. Baca Fatihah tu kena kering semaya dah. Kita nampak dia tu, kita masuk dalam sejid, nampak dia tu duduk Bismillahirrahmanirrahim, duduk berdiri, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Duduk semaya dia yang masuk dekat. Kita dengar Fatihah tu, kita tahu dah kata dia semaya. Kerana Fatihah satu juzuk semaya dah. Dia duk tunduk gitu. Dia duk rokok duk maya tu. Duk sujud, duk maya tu. Diri benda tu kena ke diri semaya dah.
Faham tak? Kena kejuzuk semaya tak? Tu orang panggil rukun. Nampak tu dah? Faham tak, faham? Faham tak? Lali pula dah. Mana? Baca surah tak tergantung sah semaya. Tu. Lagu mana? Dia baca izaja. Baca izaja ayat lazim dia panggil. Hak tu bukan tergantung atasnya tu oleh sah semaya. Tak ada ia pun sah. Diri baca surah tu bukan diri semaya lagi. Bukan dikira satu juzuk bagi semaya. Nampak tu dah? Tu. Faham tak? Tu. Kalau kita tak baca pun tak apa. Nampak tak tu dah? Super tu. Tu. Ya surah ni masalah sunat. Sunat hai'ah. Nampak tu dah? Begitulah kalau kita kata duduk tasyahud, tahiyat, wahakaza. Ni orang panggil rukun dia. Rukun dia. Maka rukun ada dua, ada qauli, ada fi'li. Rukun qauli lesmayan tu, Fatihah, takbiratul ihram, tasyahud, salat, ada 3 part tu ya. Rukun fi'li lesmayan ke apa? Sokok, sujud, hak pasti jadi perbuatan. Tu habis situ. Maka syarat tu apa? Syarat-syarat ni syarat sah lah sini kalau kita faham di sini kan. Ma yatawaqqafu alaihi sihatus syai' juga serupa dengan rukun di sini. Syarat ialah barang yang terhenti atasnya atas barang tu. Perkara yang tergantung dan terhenti di atas benda tu sihatus syai', tergantung oleh sah sesuatu ibadat. Benda yang buat wisah ibadat juga. Tak ada muga tu tak sah. Tak ada benda tu tak terpakai. Supaya beza sini. Tak ada dia tak sah. Tak ada dia tak boleh pahala juga. Tu. Nak buat wisah ibadat kena ada dia. Walaisa, padahal bukanlah ia mah. Padahal dia tu bukan juz'an minhu, satu juzuk daripada syai'. Padahal benda tu bila kita kira diri dia bukan satu bahagian daripada ibadat tu. Ya suku. Bukan kena hak tula, bukan kena diri ibadat tu lagi. Suku. Supaya menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni rukun ke syarat? Jawab kata syarat. Syarat wisah semaya. Menghadap kiblat ni benda yang tergantung di atas dia oleh sah semaya. Tak menghadap kiblat tak sah dah. Kena menghadap kiblat barulah sah semaya. Nak sah semaya kena tergantung di atas hadap kiblat. Padahal bukanlah ia benda tu, diri hadap kiblat tu bukan satu juzuk daripada semaya. Kita hadap kiblat ni ni duk ngaji. Orang panggil semaya dah. Diri menghadap suku. Diri semaya suku. Tu menghadap tu dulu lah. Kadang-kadang kita menghadap saja, ya tak ada semaya ni. Tak gitu ke? Tu supaya bi ai semaya. Ai semaya ni tak ada dia tu tak sah semaya. Kena ada dia. Tapi diri ai semaya bukan diri semaya lagi. Kita duk ai semaya tu lah. Duduk semaya buat apa tu? Duduk semaya apa? Orang tak tanya semaya. Pasal kita ada semaya ya baru. Baru boleh ada kita semaya untuk baca Quran ya. Dah tu dah. Dah tak? Nampak tak? Tu syarat dia.
Tu mudah dah tu, bagi saya takrif ni mudah. Padahal ya ada takrif yang lebih lengkap lagi tapi payah ma yalzamu tu. Tu. Hak ni mudah sekali dah. Depan hak ni hak tulis hak ni tu. Maka syarat hak nak baca depan ni syarat sah semaya. Ada muka ni sah semaya, tak ada muka ni tak sah. Tapi di benda ni lain daripada semaya. Dia suku-suku. Semaya tu kena perbuatan di perkataan hak takrif hak ni tu. Apa tu dah? Boleh royak kat orang tu. Cara belahana rukun lagu mana. Maka sabit tu rukun puasanya ada apa? Rukun puasa. Satu niat. Yang kedua imsak. Rukun puasa dua je. Niat. Lepas tu menahan diri daripada kerja benda hak batal puasa. Tu puasa. Tak makan, tak minum, tak jimak. Tu tak kerja benda batal puasa. Tu diri puasa dah. Kena ke diri puasa dah. Tu rukun dia. Sabit tu puasa ni orang tak tahu. Orang lain tak tahu. Yo imsak ni kita sendiri hak tahu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu orang lain tak tahu kata kita dak imsak dak. Sebab tu Allah Taala kata tiap-tiap amalan tu ke anak dia lah kau bagi dia. Malaikat puasa tu hakku tu. Sebab orang lain tak tahu. Tu. Aku seorang dia tak tahu kata dia puasa tak puasa. Aku nak balas diri dia kata. Aku nak balas diri. Hak lain tu ke dia. Ya semaya orang tahu dah kata dia semaya. Tu. Dia zakat orang tahu kata dia zakat. Orang tahu tapi puasa orang tak tahu kata dia puasa ke tak. Aku ya fa innahu li dia kata. Dia puasa tu hakku. Tu. Nampak? Yalah tak? Habis situ. Tu syarat sah semaya. Bermula nampak lagi syarat tu. Faham dah? Fadli faham lagi fadli. Nampak lagi? Boleh rayak kat orang tak? Klik rayak orang tua boleh tak tu? Boleh tak? Tu makna syarat. Syarat. Hak perak yuk tu perak syarat. Hak tu. Hak tu. Ada perak lagi tambah. Perak syarat. Hak tu hak perak yuk. Hak ni syarat. Bermula syarat sahnya syarat sah semaya tu. Masuk belaka semaya fardu semaya sunat masuk belaka tu kena pakai syarat dulu ya. Tapi hak fardu ni syarat 9 ni hak fardu, ada pun hak sunat ni kita wear setengah-setengah. Tu supaya dengan masuk waktu ni ya ada waktu. Kalau sunat mutlak ya tak ada waktu. Malaikat waktu tahrim tu je lah kira. Tu. Lebih lagi kalau duduk dalam Mekah kak bakal tak ada waktu lah bagi sunat. Terus boleh boleh seumur. Kalau kata dia rahimahullah ta'ala 9 bermula syarat sahnya cah semayang tu ialah 9 perkara. Dalam musalli pun sebut 9 ni juga lah syarat sah. Ialah 9 perkara. Kalau terlucuk mana-mana sah dari 9 tak sah weh. Semaya kita. Mana pertama daripada 9 perkara ialah Islam. Islam. Kena Islam sepanjang sembahyang. Kena Islam. Berarti kalau pergi murtad tengah semaya tak sah semaya tu. Tu Islam. Maksud Islamnya ni beragama Islam. Tu. Beragama Islam daripada mula sembahyang sampai akhir sembahyang. Tu dia. Tu. Ya. Kalau kita lucuk pergi murtad tengah jalan tu tak sah dah. Murtad tengah jalan. Cuma duk khilafnya kalau dia masuk Islam lalu. Dia kena maya semula ke dok. Ke pakai hubung hak tu lah. Tu duk khilaf tu lah. Pakai hubung hak tu duk rokok dah. Lepas tu masuk Islam lalu pakai iktidal lalu kan.
Kena mari takbir semula. Tu duk khilaf situ. Cuma tak ada khilaf masalah kalau sekiranya hidup murtad. Lepas tu tak ada kembali ke Islam dah. Pakai telucu lehat tu. Maka tak sah semaya dia. Tak sah semaya dia. Islam tu dia kena ada. Tu. Apa tu lagi orang kafir nak mari semaya kata bakal tak kira dulu. Tak wajib serta tak sah kalau kafir asli. Tu. Habis itu keduanya tak ada. Nyo tak ada. Boh lah sukti dia. Nyo tu pohon ni tak ada nyo. Pohon lain dia belaka. Pohon ni jatuh ni pohon ni tak ada. Ubuh westi. Keduanya bermula yang kedua daripada 9 perkara tu. Aqilun, berakal. Berakal, orang yang berakal kena berakal. Sepanjang sembahyang tu kena berakal. Berarti kalau hidup luput akal, sini besar, sini pun banyak perkara. Luput akal tu kau ni pergi tidur, tu masuk level akal agak. Gila, piteh, dia masuk belaka dalam ni. Kalau terlucu akal ketika semaya, maka tak sah semaya. Tak sah semaya. Akal ni kena berakal. Orang yang berakal. Tu kira teka semaya tu, dia kena duduk dalam keadaan berakal tu. Habis. Mabuk, tak sah semaya. Piteh, tak sah semaya. Habis itu. Habis tu dah kena berakal, aqilun. Ketiga daripada 9 perkara. Bermula yang ketiganya ialah suci badan. Suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Tu. Hak ni pakai itlaq lapar badan, pakai umum dah. Suci tubuh badan dia. Taharah, suci tubuh badan dia. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar atau pada hadas kecil. Suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Tulis itu sikit. Betul suci badan tu. Tu. Yakni suci kalau masalah najis kerana suci zahir badan. Nisbah najis saja tu. Masalah najis tu kena suci zahir. Lek dalil tak apa. Kira lek zahir ya. Ada pun hadas ni kira pakai itlaq apa kekal atas lama umum dia tu. Suci badan daripada hadas, yakni suci badan ketika kuasa ia atas menyucikan badan daripada dua hadas itu. Adapun orang yang tidak kuasa menyuci badan dengan sebab luput air untuk wuduk atau mandi junub atau luput tanah untuk tayamum
maka orang itu tidak disyaratkan suci badan daripada hadas itu. Bahkan dia sembahyang dalam keadaan hadas serta wajib i'adah ulang semula sembahyang itu apabila ia dapat air. Tu. Ia bagi dia tu sah nisbah kepada hak tak ada tu. Sah kok mana? Sah dengan maknanya kalau dia pergi mati lepas dah tu tak ada kira kata dia tinggal semaya. Dinamo kata dia tunai semaya dah. Hai tak ada. Tanah tak ada untuk tayamum, pakai semaya dalam keadaan hadah tu. Semaya dalam keadaan tu. Semaya tu kena semaya cukup Fatihah kena baca belaka, bukan kata ganda-ganda pun kena i'adah dah maya gitu-gitu. Hai tak lewat gitu-gitu. Wak supaya semua tu. Rokok gapo baca Fatihah gapo kena jadi supaya semua. Supaya ketika kita ada ais semaya tu juga. Hak pasing lupuk faqidut tahurain ni. Kena semaya biasa tu juga. Lepas tu takdir tu misalnya apa siap mati lepas pada tu takdir nak i'adah. Maka tak apa. Dia tu dinamakan dia sudah tunai dah solat pada waktu tu. Tapi tak dia kata ada air lepas pada tu semula, kena i'adah lah. Kena i'adah. Wajib kena i'adah semula. Habis itu sebab tu ya kira kata kait bagi orang puasa ketika puasa. Syarat kena suci tu ketika dia kuasa untuk menyuci. Seperti kita duk biasa ni. Tu air ada belana, tanah pun ada misalnya. Maka hak tu kena suci badan daripada hadas. Apa tu dah? Faham tak? Boleh? Yang ke berapa dah? Yang ke-5. Yang ke-4nya hadas kecil, hadas besar ni kau kira semula depan tu yang nak ayat pula. Sahabat hak buat berlaku hadas kecil, hadas besar. Keempat daripada 9 perkara tu suci badan. Hak ni kena takdir ni. Suci badan. Jadi suci zahir badan. Suci zahir badannya badan bagi seorang. Kira lek zahir. Lek dalil tak apa, lek dalil tu kalau masuk lek batin tu tak buat kira. Lalu punggung tu tak kira dah hak tu masuk dalam batin dah lama kena korek basuh habis sampai ke dalam perut dah hak tu masuk batin dah kira hak zahir ni dicuci suci zahir badannya badan seorang zahir badan dia dan pakaian seorang dan ni atau pada badan dia suci pakaian seorang tu kena suci dan tempatnya atau pada badannya dan suci tempat seorang tu tempat sembahyang seorang tu suci tak luk belaka suci badan suci pakaian suci tempat sembahyang daripada najis kena suci daripada najis. Sebelum bahas itu bahas dulu pakaian tu maksud dengan pakaian tu gapo. Tulis itu pada pakaian. Maksud dengan pakaian ialah segala perkara yang seorang itu memakai
dan menanggung ketika sembahyang. Seperti baju, kain serban, dan tali yang tambat badannya dengan sesuatu. Tu. Dan lain-lainnya. Banyak perkara lagi. Masuklah pakaian juga. Mana pakaian? Seorang duk semaya tu email semaya. Dia pakai tali. Dia pakai speaker tu, speaker ni sepah ni hak ni. Speaker. Maka di tali speaker ni ada cicak masalah. Kira masuklah pakaian ya dah. Masuklah pakaian. Kena cuci. Ada cicak sini. Tak sah semaya dia. Dia kata bukan di baju ni. Masuklah pakaian dah. Kerana tiap-tiap benda hak dia pakai sama ada dia tanggung ke apa masuk dalam pakaian dia. Tapi masalah tali ni dikira sekadar hak mana hak bergerak dengan sebab bergerak dia tu. Tu kita katakan tapi duk tali kita kata tok email semaya tu dia pakai ke bila dia rokok ke apa dia ada tali tamat lagi. Sehingga tok guru kata walaupun tak bergerak cuma ya benda ni sakut gi sampai kepada ibu. Ibu tu tak apa lagi. Ibu khayal tu tak apa. Ibu khayal kalau ibu tak atau ibu khayal tu dia pakai hak ni jadi cocok sampai tu. Lepas tu ibu khayal tu ada cicak ke apa tu tak apa lagi. Ni atas tali ni jangan ambil ada. Atas tali. Kena beringat sikit. Tak email. Kadang-kadang tak buat kira. Lo ni dia pakai main lock back raisai dah senang baik tu. Jenis tak ada tali tu senang lah dah. Sebab tu kita kena beringat. Lebih lagi ketika naik khutbah ke apa pun kena cek juga. Kerana apa? Kerana syarat nak sah khutbah pun imam khatib ni kena suci badan daripada najis juga ketika berkhutbah. Maka benda tu salah satu kena beringat. Kadang-kadang tukar tu tarik cicak je pegang. Altaqullah gung jatuh gung tu jatuh pula. Atau pala tukar tu cicak saja. Kita pegang kena beringat. Kerana apa? Dinamakan menanggung dah tu. Teka berkhutbah sendiri tu. Ni dia duduk atas tu tak panggil apa dah, gelak mata dah. Gelegung tak ingat dah. Tu. Setengah masjid tak amat tili atas mimbar tu tarik saja. Tu. Dia kira mencuci di bawah tu ya. Atas mimbar tu tarik saja. Kena amat kena mencuci juga tu. Syarat juga tu. Untuk khatib sendiri dia kena suci badan, dia kena suci badan daripada najis, suci badan daripada hadas kecil hadas besar ketika tu untuk khatib. Supaya kelakuan semaya dah duk baca tubah pun. Supaya kelakuan semaya dah. Habis itu maka kena suci badan zahir badan dia dan suci pakaian dia, pakaian seorang tu. Dan tempat sembahyangnya dan suci tempat sembahyangnya, sembahyang seorang tu suci tempat semaya. Bila sebut tempat tu nampak sepah besar ya. Bukan kata bilik tu kena suci belakang lah suci bilik hak kita buat semaya tu. Tak. Tempat di sini tempat hak tepuh dengan tubuh tu ya. Tulis situ pada tempat sembahyang. Maksud dengan tempat sembahyang ialah tempat yang bersentuh
dengan anggota seorang. Pada ketika sembahyang. Tu. Cakap tu ya. Tepat sentuh. Tepat hok tepuh dengan tubuh anggota kita ketika semaya. Bila turun sujud, rokok. Bila turun sujud, lutut turun gi. Kain kita turun gi. Tu. Tepuh dengan tepat tu. Tepat tu kena suci. Habis tu kadang-kadang kita nampak cicak depan mata kita. Teka kita rokok siap cicak. Tapi bila kita sujud, kita tahu kata teka sujud, kita tak kena situ. Dia duk bawa tekak kita tu. Kerujuk gitu. Dia bawa tekak tu. Tak apa. Tak apa. Kalanya tak tepuh dengan kita. Pak kalau takdir kata betul-betul dengan dahi kita bawa molek tagi ni, tegur ni. Alih lah sikit pergi sujud tempat lah sikit. Ni siap. Duk atas tempat sujud bawah molek tu. Tak leh buti. Jadi bodoh pula dah situ. Buti semaya dalam hati yang kata ni. Duk tempat dahi. Tu. Bagaimana dia suruh pergi sujud situ? Alih lah sikit. Tu. Dia tak ada ayah apa ni. Tu. Sebab dia kira Najis tu cuma terkoning jadi lah. Kalau seorang kadang-kadang tu dia rasa cuma najis apa kepada dia tu nak duduk tak leh. Duduk tak leh. Kalau dia rasa siap dah kawan, najis penuh rumah dah. Belah lah dulu. Jangan hati kita tu orang panggil jadi waswah dengan sebab benda tu. Kita amati ke semaya ni dulu. Tempat semaya kita kena cuci molek. Pakai selipar ke apa dulu semua cuci molek. Tak apa. Bila hati kita tenang dah, tak ada jadi waswah dengan najis dah. Mari bersih semula rumah. Ni ada susah kadang-kadang. Tak hidup. Dia wasa najis ni satu benda besar. Besar juga cuma dia wasa kata satu benda yang dosa besar. Bagi dia. Kalau cicak ada, dia ada dalam bucu tu. Tak boleh masuk dalam rumah ni. tak boleh masuk dalam rumah ni. Ada juga. Cuma. Nak tidur tak boleh. Dia wasa jerak marilah. Dia wasa serah mari kok mozak. Padahal tak ada lepas ni. Kita ada perasan. Ingat tu. Jaga-jaga hak ni. Allah. Syaitan tu memang hidup waswah. Akhirnya tak boleh duduk. Allah. Tu. Hak tu kira semula. Tapi yang pentingnya semaya kita ni. Hak ni wajib teka ni jaga. Wajib teka ni. Tu habis itu. Jaga molek. Allahu Akbar. Kata musannaf rahimahullahu taala, depan lagi senang ayat agak tu bab najis sikit-sikit tu dah. Cara najis tu. Kitab ni macam agak tu. Kata musannaf rahimahullahu taala, mana lagi? Dan tempat sembahyang dia suci tu daripada najis. Jangan ada najis. Najis mana? Maksud dengan najis ini sifat pada najis yang mesti kita kena suci. Najis yang tiada dimaaf. Dimaaf akan dia. Kau dulu, dia rajak mana? Dia rajak mana? An-najisu la yu'fa. Yang tak dimaaf akan dia. Bukan akan najis. Najis tak salah gapo dia. Kita maaf apa? Dia salah apa sampai kita kena maaf ke dia? Dah. Yang maafnya maaf akan kita. Dimaaf akan seorang. Dimaaf daripadanya, daripada najis tu. Sabit tu yang kata yu'fa anhu, bukan yu'fa dalam mustatir dan yu'fa tu bukan ajak ke najis dak tu.
Ibarat sini tu ya kena, kalau kata nak we kena klik ke najis, kena najis yang dimaaf daripadanya. Tu daripada najis. Tu barulah klik ke najis. Kalau mau akan dia, ya kena kata najis yang dimaaf akan dia akan seorang dimaaf daripadanya, daripada najis itu, kena takdir daripadanya mari. Jaga tu dah. Sekaligus pun najis yang dimaafkan akan dia akan seorang dimaaf oleh syarak. Dimaaf akan seorang tu dimaaf daripadanya, daripada najis. Bila ada najis di kita, kita syarak maaf kita dengan sebab ada najis tu. Faham tak? Memang faham tak memang? Gaduh-gaduh nak rojak akan dia akan najis tu dah. Gaduh-gaduh. Tu. Dimaaf akan dia akan najis. Patut orang tanya, najis salah apa? Apa najis salah gapo? Kita dah maaf dia. Tu. Hak maaf tak maaf tu kita, syarat maaf kita ke tak? Hak tu kira kering kita. Tu. Lihat tu dah. Bila tu ibarat ya bermudah-mudah gitu ya. Jadi kena suci daripada najis yang tiada dimaafkan oleh syarak akan daripadanya, akan dia akan seorang dimaaf, tiada dimaaf daripadanya, daripada najis tu. Bahannya kalau kita ada najis yang syarak maaf, tak apa walaupun najis tapi syarak maaf, maka sah. Maka sah semaya kita. Kau tu kena kaji pula najis mana tak syarak maaf, sekadar mana. Tu musanya nak royak pula boh. Tu syarat dia. Kelima daripada 9 perkara tu. Mana? Masuk waktu. Yakni mengetahui masuk waktu. Kena kata gitu. Masuk waktu yakni mengetahui masuk waktu. Tulis situ lagi. Yakni mengetahui masuk waktu dengan yakin. Atau dengan zon. Selepas daripada ia ijtihad dan ambil keputusan untuk menentu waktu. Maka jikalau ia sembahyang dengan tidak mengetahui masuk waktu, nascaya tidak sah sembahyangnya, sekalipun berlaku sembahyang itu di dalam waktu yang sebenar. Tu dia. Ada apa tu? Waktu tu dia kena cek dulu. Belum ada sembahyang tu dia kena tahu masuk waktu dak lagi ni. Masuk waktu dak lagi.
Tubik ko depan rumah, nampak matahari cancak. Masuk lama dah ni. Dekat asar apa ni suruh. Tu. Hak tu bakal yakin dah lah dah. Tak yakin lagi tengok matahari dah. Tu. Nampak fajar dah. Subuh dah. Yakin dah tu. Hak tu yakin. Ataupun gelap matahari pun tak nampak. Ya ijtihad tengok. Biasanya masuk dah. Tengok takwin ke, waktu ni masuk dah. Maka takwin ni masalah ijtihad dah. Cara ijtihad. Lepas tu tengok, masuk dah. Masuk dah ni. Maka takbir semaya. Tu tak apa. Kena tahu masuk waktu dulu. Kalau semaya dah hatu, wasal semaya subuh dah. Wasal semaya zuhur dah. Pum, naik semaya. Maka tak sah semaya kalau kita tuju semaya dah lihat tak tahu waktu. Sekalipun betul dah dengan waktu dia sekalipun. Tak boleh kerana luput syarat orang panggil. Habis itu. Tu syarat yang kelima. Nak sah semaya. Boleh tak? Ngana budak queue. Letih dak budak queue. WhatsApp ada dah apa? Kau apa dah? Kat pukul 1 dah. Tu. We habis dulu dah. We habis hak ni dah. Tak. Masa semangat. Sebut tak habis tu anak nampak semangat mari. Habis mana? Habis muka ni. Habis syarat. Habis syarat semaya. Keenam daripada syarat sah semaya 9 tu. Keenam daripada 9 syarat. Mana? Menghadap kiblat. Tu mazhab kita Syafi'i. Menghadap akan diri kiblat. Kiblat, diri kiblat, diri Kaabah. Maksud kiblat ini yakni diri Kaabah, diri Baitullah. Menghadap akan diri Baitullah. Kena menghadap diri Baitullah, diri Kaabah tu. Kiblat tu maksud dengan kiblat tu Kaabatullah lah. Kaabah tu dah. Bina 4 segi tu. Hak kelam hitam tu. Tu Baitullah. Kita menghadap akan diri kiblat tu. Menghadap. Sini kena tafsir tu baik. Pakawai duk jauh ni tak nampak kat mananya. Hak ni menghadap dengan cara zon. Dengan cara zon. Puak hak pasal menghadap dengan cara yakin ni tak ada dah. Puak hak duk depan Baitullah tu. Puak hak duk di Mekah tu. Maka tu baik dua masalah menghadap kiblat tu. Tulis betul menghadap. Yakni menghadap akan diri Baitullah. Dengan dada kita. Dengan dada kita. You kena guna dada. Muka tak iktibar. Ada dada. Dengan yakin. Bagi orang yang hampir dengan Baitullah. Dan dengan jalan zon bagi mereka yang jauh daripada Kaabah. Maka syarat ini dikira pada ketika berdiri dan duduk dalam sembahyang.
Adapun ketika rokok dan sujud, tidak disyaratkan menghadap dada itu. Hanya dihadap kebanyakan juzuk badan kepada Kaabah. Adapun orang yang tidur sembahyang, maka wajib menghadap mukanya kepada Kaabah. Tu habis tu. Tak ada apa dah. Dah, pakai tidur. Tidur ni je kena hadap kaki ke kiblat. Oh, tak gerak dah. Dia nak tak batal suti. We tinggi kepala tu kena duduk tu. Tu. Tak gerak dah nak semaya lehat tidur dah. Tu. Maka bagi orang tu tak kena mengadap lah. Tak kena mengadap dada tu dah. Bukan wajib mengadap muka je. Bagi orang tidur. Tak kaki hadap kiblat gitu. Lepas tu ambil batal letak. We tinggi sikit kepala. Ambil kepala hadap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Tak isyarat kepala. Gitu ya. Nampak tu dah. Wajib kot tu dah. Hak kata mengadap ni, mengadap ketika berdiri, ketika duduk. Berarti rokok ni nak hadap ke mana? Rokok hadap ke bawah tu. Tapi dalam tak wajib mengadap dada ni pun, anggota semua tu dia kena tuju ke Kaabah ke kepala kita, tangan kita. Tengok sujud nak buat tangan baik ni kita tak boleh. Tangan gini, kaki lagu ni tak boleh. Semua kaki tangan dia kena hadap kepada kiblat. Walaupun dada kita tak hadap, tapi ni jari kita tunjuk ikut tu. Tubuh badan kita hadap ikut tu. Nampak tu dah? Boleh? Nampak tak situ? Seri. Seri. Tak apa dah tu. Boleh tak belly? Belly boleh? Belly tu tak gerak dah aku. Tak gerak dah. Sakit dera dah. Tu habis itu menghadap angin kiblat. Ingat ulat tu dah. Habis tu kita ni learning dia menentukan kiblat sama. Bukan kata jihad dak menentu diri. Sebab tu dia dah kena cek diri kiblat. Dia ada dalam puak ilmu falak tu dia kira dah. Dia kira tahu mana hari mana tiap matahari betul bulat dengan in kiblat, dengan diri Baitullah. Teka tu golikkan dia mengguna masa tu untuk menentukan kiblat tu. Nak tak rumah, nak buat rumah ke apa pun menentu kiblat dengan hak tu. Ya ada hari. Ada hari, ada malam hak bulan tu betul dengan Baitullah bawalat. Tu. Masa tu kita boleh menentu dah. Dengan cara ijtihad belaka tu. Orang panggil tak yakin, orang panggil rupa zon belaka. Rupa zon belaka dengan ijtihad kita. Tu. Habis itu kata musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi. Ketujuh daripada 9 syarat. Syarat nak buat wisah semaya kita nya kena menutup. Ya guna bo. Ya kalau tulis hak baru ni kena fo dah menutup. Menutup kena po pi tu. Tapi ya guna bo. Ketujuhnya menutup aurat. Tu dia kena tutup aurat ketika semaya.
Apa makna? Tulis itu pada menutup aurat, yakni menutup dengan sesuatu, menutup dengan sesuatu yang suci, yang dapat menegah, daripada dilihat warna kulit. Dengan bahawa orang tak tahu kulit itu putih atau hitam. Tu kena tutup aurat dia. Dan aurat, maka kira selalu, dan aurat lelaki di dalam sembahyang ialah antara pusat dan lutut. Dan aurat perempuan ialah sekalian badan, melainkan muka dan dua tapak tangan. Tu ya. Tu. Patut aurat hotline tu kau kira lah dalam keadaan lain. Ni kita kira semaya. Kena tutup aurat kita dengan benda yang suci. Tu. Tak apa dah tu. Tu jaga malam tu dia kira, tapi tutup dia kira kot tepi atas dah. Atas tepi, tak kira lek bawah. Lagu mana? Kena tutup wilinung lek tepi, wilinung lek atas. Kalau orang duduk atas dia tak nampak aurat kita. Kalau duduk tepi tak nampak aurat kita. Adapun lek bawah ni tak syarat kena tutup. Maknanya kalau orang duduk bawah dia nampak aurat kita daripada pihak bawah, maka tak apa. Dia kira lek tepi, kira lek atas. Kena tuduh. Sebab tu setengah orang dia tak ada kain sarung ni, dia pakai jubah sela dia. Kejap molek lah lek atas tu molek. Lek dalam tu duk gong. Maka sah semaya dia. Kenapa? Dia tudung dah keliling atas. Lek bawah tak apa. Kena babak tu sama-sama. Lagu tu tak? Tak li. Tu qadarurah lah. Bagi kepit-kepit tak ada apa dah tu. Tu boleh. Tapi semaya seorang lah tu dah. Masa aku sejik tu pakai kain sarung lah. Tu. Tu dia kira tutup aurat you molek. Habis itu. Ni kalau tutup dengan jabir misalnya. Jabir plastik tu. Kenapa tu tak jadi? Tutup pun supaya tak tutup dah kalau pakai jabir. Jabir ni dia nampak. Dia kena pasang jenis jirim ataupun benda hok walaupun suci dah jabir tapi dia tak dapat menegah lihat warna kulit. Maka tak jadi juga. Tu. Suci ke tak? Seluk apa? Seluk gapo? Seluk suci tak apa. Tu buat benar mari tapung tu dah. Tapung penuh seluk. Mai ada lihat tu tak apa. Tapi jangan we sekoh subik lah dia seluk pun. Ni tikar rokok tu. Lek bunga ni tu baik tak jadi. Dia kena tutup dia di molat. Seluk tak apa, tapi seluk yang suci lah. Seluk yang suci. Ni ambil seluk hok tempat kubah lemu duk mai tak jadi. Tu tak ada masalah. Yang penting benda tu suci. Habis itu boleh kena paming boleh tak? Boleh ngatur dah tu dah. Ada dah. Kau satu ada sikit lagi. Kesembilannya kedelapan daripada 9 syarat. Mana?
mengetahui oleh seorang kerana tahu, mengetahui akan kaifiat, akan cara-cara sembahyang bagi seorang. Kerana mengetahui kaifiat, kerana tahu cara. Tu maka tak dapat tidak dah kena mengaji. Nak tahu cara kena mengaji. Tu mengetahui akan kaifiat, cara-cara semaya. Maka orang yang tak tahu kaifiat walaupun betul maka tak sah semaya. Ia kena beritahu cara. Ni lepas pada i'tidal gapo, lepas pada sujud tu gapo, lepas tu gapo pula. Tu ia kena tahu cara kaifiat semaya tu. Tak ada apa tu. Kesembilan daripada 9 syarat yang terakhir, menjauhi daripada barang yang membatal akan dia, akan sembahyang. Menjauhi, apa makna menjauh? Tidak kerja. Yakni tidak kerja ia daripada barang, daripada pekerjaan-pekerjaan yang membatalkan akan dia, akan sembahyang. Ia kena jauh daripada kerja benda hak batal semaya. Misalnya apa? Tulis situ. Dia kena tahu tu. Kadang dia tak tahu juga. Tak tahu kata benda ni batal. Masalah tu. Yang ni seperti buat gitu. Seperti memanjang akan rukun yang pendek dengan sengaja. Memandang akan rukun yang pendek dengan sengaja. Dan tidak menjaga tuma'ninah ketika rokok dan sujud. Tu masuk dia benda batal lah ke? Kena jauh. Rukun hak panak masalahnya gapo? Misalnya duduk antara dua sujud. Kita sujud pertama, Allahu Akbar Rabbighfirli warhamni wajburni tu. Teka tu rukun panak ya tu. Tak boleh duduk lama. Kita duduk lebih daripada hak baca tasyahud dah. Duduk relax. Tak sujud orang kedua mudah-mudah. Sengaja panjangkan apa dia duduk antara dua sujud sana itu. Padahal rukun tu rukun panak. Maka batal semaya kita. Batal semaya kita. I'tidal rukun panak ya. Sami Allahu liman hamidah, rukun panak tu. Jangan duk lama sehingga sampai ke tahap baca Fatihah. Boleh selesai Fatihah lah. Lama sampai ke kalau baca Fatihah tu sudah. Maka batas semaya. Kalau sengaja ipannya. Padahal waktu tu dia panggil rukun yang panak-panak ya situ. Kau panjang tak apa lagi tu kau rokok ni rukun panjang. Gi siapa tengah je pun tak apa. Halah. Tu. Sujud rukun panjang tu. Gi sujud siapa tengah je kalau kita semaya seorang lah. Kalau semaya ni tu email tu lain pula. Dia kena jaga pula jadi makmum kita tu. Tu dah. Kena jaga jauh daripada barang yang membatalkan semaya. Maka tak dapat tidak juga kena mengaji juga. Gapo tak benda yang membatalkan. Misalnya nak ayat depan lagi ni. Ni dia syarat-syarat gitu ya. Syarat nak buat wisah semaya kita. Boleh. Habis itu. Kemudian kata musannaf pada dulu. Pak pong dulu dah. Dah sang. Tak boleh juga jaga malam-malam kadang dia orang panggil apa? Bengang. Dia kena lama-lama kali kita jaga apa. Jaga sokmo ni dia bengang jadi habis, talah habis. Tengah pagi pun jadi tak tahu kata pusing mana jadi dah. Betul tak? Seri. Betul tak? Maka sekat tu dulu. Kemudian kata faslun, bermula sabab hadas kecil itu 4 perkara. Sebab waktu berlaku hadas kecil itu 4 perkara. Tu dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wassahbihi.
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب ونسألك علوما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا واستر لنا الأورات وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عدد طش الصحب والحمد للإله محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبدا ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وأخلا أن أتقياء علما نوصى بالخير ونكفى كل شر واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيع الغرار اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه